أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kepada kita pada hari ini untuk mengulang kaji halaman ke-44 hingga 49 daripada surah Al-Baqarah. Seperti mana semalam kita mengulang kaji bahawa ini adalah 5 halaman yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, dan pada hari ini kita mengulang kaji bersama istimewa kita pada hari ini. Diperkenalkan Dr. Wan Hilmi ya, yang dihadirkan daripada UKM yang kita nak berkenalan lebih lagi pada hari ini insya-Allah, dan kita bersama juga dengan Ustaz Ahmad Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Seperti biasa tetapi kita amat bersyukur kerana hari ini kita akan mendengar alunan bacaan Al-Quran, dan sudah tentunya kalau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sehingga meminta sahabat untuk membacakan Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini apabila dibacakan dengan kaedah yang betul, dengan suara yang bagus, ia memberi kesan kepada hati-hati kita semua yang perlukan siraman hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari. Itulah yang kita doakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada kami, ya, bukan sekadar untuk saya tetapi untuk ahli keluarga saya, kawan-kawan saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Kita sentiasa berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya menjemput tuan-tuan untuk share di Facebook, di ruang social media pada hari ini, beritahu kepada semua yang ingin belajar lebih mendalam dengan Dr. Wan Hilmi pada hari ini. Kita akan berkenalan sebentar lagi, lebih lagi. Kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Ahmad Tirmizi. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran, maka saya ini selaku tuan rumah saya kena baca jugalah untuk buka majlis lah insya-Allah. Dan saya ucapkan selamat datang kepada sahabat saya Al-Fadhil Dr. Wan Hilmi, bintang ilmuwan kita pada hari ini, seorang bintang dalam bidang Al-Quran negara kita. Bersama-sama kita tadi permulaan dah baca potongan daripada ayat daripada surah Al-Baqarah muka surat 45 ayat yang ke-267 hingga 269. InsyaAllah Ustaz Fadhil nanti akan tadabbur. Bacaan yang kita dengar itu kita menyati tentang kematian, kita ingat tentang sedekah, kita ingat tentang bila sebut tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan ni kalau saya dengar itu
seperti Syekh Siddiq Mishawi. Bacaan dia tenang tapi yakhshallah. Kita akan rasa takut dengan bacaan tu, masya-Allah. Baiklah, saya akan baca surah Al-Fatihah sebelum kita berkenalan lebih lanjut Dr. Wan Hilmi kita, insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu adalah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita mengingatkan dari masa ke semasa tentang kita memohon pada Allah Subhanahu taala, kita perlukan pertolongan, kita beribadah pada Allah pun kita perlukan pertolongan, dan sudah tentunya pertolongan yang paling besar yang kita mohon pada Allah Subhanahu taala, ihdinas siratal mustaqim, hadiah yang paling besar ialah hidayah daripada Allah Subhanahu taala dengan Al-Quran yang kita sudah pun berada di penghujung surah Al-Baqarah, surah yang amat panjang, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala peluang Allah mengizinkan kita berada pada halaman 44, 45, 46, 47 dan 48 hingga 49. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Dr. Wan Hilmi, bukan asing lagi di negara kita ya, iaitu tokoh dalam pendidikan Al-Quran dan banyak membuat kelas dan mengajar di peringkat kebangsaan ini. Jadi doktor, mungkin kalau doktor boleh berkongsi sikit doktor dari segi latar belakang pendidikan, dan juga sebenarnya doktor bila terlibat dengan pengajian Al-Quran ini, mengajar ni, sebenarnya apakah satu perkara yang amat menarik dalam pengalaman doktor bersama Al-Quran? Silakan doktor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih pada saudara Ustaz Fazrul, sahabat saya, Ustaz Tarmizi, yang tak asing lagi. Sedikit tentang pengalaman saya. Belajar ilmu Al-Quran ni kena lama lah. Kena lama. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, tulis zaman. Tulis zaman. Panjang masa lah. Kemudian juga kena banyak berguru dengan orang-orang alim lah. Banyak berguru dengan orang alim. Sebab ilmu ni bukan mudah untuk kita dapat jika kita tidak ada mursyid. Tidak ada mursyid. Jadi guru tu adalah orang yang akan membimbing kita. Orang yang akan membimbing kita dan akan meletak kita di satu tempat yang paling selamat lah, insya-Allah. Di pengalaman doktor ketika belajar ini dan juga mengajar, pasal bercakap tentang khairukum, orang yang paling baik adalah orang yang belajar mengajar Al-Quran, doktor ya. Pasti ada cabaran dan ada pengalaman manis kan. Jadi kalau doktor boleh berkongsi ini untuk kita, sebenarnya kalau setiap hari Jumaat Sabtu ini kita nak bawakan tokoh-tokoh dalam pengajian Al-Quran, bila orang cakap tokoh biasanya orang cakap yang cantik-cantik je kan. Tapi sebenarnya cantik itu hanya lalu ataupun berlaku bila dah melalui yang tak cantik ya. Jadi doktor kalau ada kongsi sikit untuk beri semangat kepada penonton, tuan-tuan yang berada di rumah, agar kita nak menuju cantiknya Al-Quran itu, apa cabaran yang mungkin doktor sudi kongsikan? Semangat ataupun dorongan untuk belajar Al-Quran ini adalah berpunca daripada guru kita. Guru kita. Bagaimana kita mendapat nasihat daripada guru kita tu? Contohnya,
guru kita pesan kepada kita supaya perbanyakkan baca Al-Quran Karim. Ini selalu dipesan oleh guru. Jadi untuk kita mendapat apa orang kata tu, minat ataupun dorongan tu yang sangat tinggi dengan membaca Al-Quran itu, kita berusaha untuk membaca sebanyak mungkin setiap hari. Jadi sebagaimana kata Syekh saya, dia kata kalau boleh kita baca Al-Quran ini 1 juzuk ataupun 2 juzuk satu hari. Satu hari ya. Satu hari. Okey. Okey. Kemudian itu kalau kita lah, kalau kita di peringkat awal lah, makna kita berusaha untuk membaca, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran Karim. Jadi pesan daripada guru kita supaya kita tu banyak membaca Al-Quran, supaya kita rasa dekat dengan Al-Quran Karim. Jadi sebagaimana kata Nabi SAW, Nabi kata ya'murkum an taqra'u kama ullimtum. Maksudnya Nabi SAW perintah supaya membaca Al-Quran ini sebagaimana kita diajar. Diajar. Masya-Allah. Dr. Wahmi, Ya. sebagai maklum Dr. Wahmi juga pernah belajar di Mesir ya. Di Mesir yang dikelilingi bumi Al-Quran. Ada pepatah kata kalau nak belajar ilmu hadis pergilah India. Sebab dia belajar tu detail dakik tu hafalannya. Kalau nak belajar ilmu Al-Quran pergilah Mesir. Bukanlah kata tempat lain tak ada, tapi bumi Mesir ini dikenali dengan Ummul Quran wal Qiraat. Okey. Dan juga Dr. Wahmi juga berpengalaman pergi ke negara-negara lain selain daripada Mesir lah. Mungkin doktor boleh beritahu kepada kita semua tentang bagaimana perkembangan ilmu Al-Quran ataupun qiraat di especially negara Mesir lah, supaya kita dapat ambil pengajaran. Macam mana hebatnya Al-Quran di sana, Ustaz, Doktor? Saya belajar di Mesir daripada tahun 2000. Daripada 2000 sampai 2006 dalam bidang usuluddin, tafsir lah, fokus pada tafsir lah. Tafsir. Kemudian saya balik ke Malaysia tahun 2006, penghujung 2006. Tetapi saya masih lagi bermusafir ataupun berkelana ke Mesir daripada tempoh 2007 sampai 2019. Sehingga dapat PhD lah. Sehingga tamat pengajian saya dalam bidang kedoktoran. Penulisan saya ataupun tesis saya tu daripada master sampai ke PhD, kajiannya dilakukan di Mesir. Okey, masya-Allah. Tajuk apa tu, Doktor? Tajuk kalau peringkat master, pengaruh bacaan Taranum Mesir terhadap Qor-Qori di Malaysia. Okey. Kemudian tajuk peringkat doktor, kaedah-kaedah bacaan Taranum Mesri di Mesir. Gitu. Jadi saya kira daripada tahun 2000 sampai 2020, 20 tahun lah. 20 tahun. Jadi perkembangan ilmu di Mesir ni memang sangat hebat lah. Cuma kita tak terkejar untuk belajar. Tak terkejar. Masya-Allah. Jadi sepanjang pengalaman saya tu, saya sudah menemui hampirlah qori-qori terkenal dan qori-qori besarlah di Mesir. Di Mesir. Di Mesir. Masya-Allah. Semenjak daripada tahun 2000 lagi lah. Gitu. Masya-Allah. Jadi itu ada sudut suasana budaya Quran di sana. Kalau daripada aspek budaya, orang-orang Mesir ni dia membaca Al-Quran ni tak kira tempat. Tak kira tempat. Tak kira tempat. Di atas bah, di tepi jalan, di padang. Ada juga yang minta sedekah baca Quran juga. Yang minta sedekah pun ada juga. Baca Quran. Dia duduk di tepi-tepi, di kawasan lorong-lorong, di Jamiatul Azhar. Duduk situ dia baca Quran. Atas bas pun baca Quran. Atas bas baca Quran. Naik taksi sini. Sama. Taksi pun baca Quran. Kalau di tempat kita, Doktor, Ustaz Fazrul, kalau kita katakan bulan puasa, bulan Al-Quran, kita naik bas baca Quran. Orang sebelah kata, itu riak lah tu.
Dan Ustaz Fazrul rasa lihat macam tu. Ya, itu sebabnya bercakap tentang budaya kan, memainkan Budaya. peranan doktor ya. Pasal bila bercakap tentang di dalam bas baca Quran, bagi mereka itu adalah satu budaya yang telah dibina, tetapi mungkin di Malaysia ini mungkin ini agak pelik. Sebelum ini kalau katakan pukul 12 orang baca Quran, Ustaz ya. Biasanya orang baca Quran ni sama ada orang tu baru lahir ataupun orang tu dah nak pergi. Itu adalah orang baca Quran pukul 12 kan. Tapi kalau pukul 12 pada setiap hari jarang. Tapi alhamdulillah pada sekarang ini kalau dengan My Quran Time ini ada budaya itu mula berkembang, dan kita harapkan kalau katakan Mesir itu satu sejarah Quran yang agung, kita yang berada di Malaysia ini, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, harapnya kita juga menjejak kepada bumi Mesir pada bahagian kebaikan, kerana itulah tempat dua insan lah ya, kalau kita cakap yang baiknya Nabi Musa, Nabi Yusuf di situ. Tapi dalam masa yang sama juga itu adalah tempat Firaun kan. Jadi kalau katakan kita melihat kepada Al-Quran ini, kalau di Mekah, di Madinah itu ada Nabi Muhammad, ada juga Abu Jahal dan juga Abu Lahabnya ya. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah kita nak mencari budaya yang baik, ambil dan kita bawa ke negara ini, dan kita buang jauh-jauh budaya yang tak baik daripada negara ini untuk kita membina masyarakat berasaskan hidayah daripada Allah SWT. Jadi terima kasih doktor mencerahkan tentang budaya ini tadi, dan kita mungkin nak melihat antara budaya yang dibawakan di dalam Al-Quran pada muka surat 45 yang doktor baca tadi adalah budaya infak. Ya, budaya infak. Ayat pada muka surat 46 pun bercerita tentang infak, dan apakah isi daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Allah menyatakan pada ayat 267, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, infaklah daripada yang baik-baik daripada apa yang kamu usahakan, dan juga apa yang kami keluarkan untuk kamu daripada bumi. Ya, wala tayammamu, jangan pilih yang khabith, yang buruk-buruk sahaja bagi, tapi yang baik-baik kita simpan. Ini yang Allah ingatkan. Dan kalau doktor pengalaman pasal dah lama ke Mesir itu ya, budaya infak di Mesir ini doktor ya, kalau doktor boleh kongsikan sikit pasal satu budaya baca Quran. Tapi bila Quran banyak disentuh pada juz yang pertama, juz ketiga ni banyak cerita pasal infak, ada kaitan antara Quran dan infak. Bagaimana budaya infak di Mesir doktor, kalau boleh kongsikan? Sepanjang pengalaman saya di Mesir, tentang infak, orang Arab dia pemurah, sangat pemurah. Saya ada satu kisah dengan Arab, di mana kalau kita tak datang rumah dia untuk ambil duit, dia marah. Okay. Bukan pasal tak payah datang lagi juga kan? Dia marah. Kalau setiap bulan saya akan pergi rumah dia kerana dia telefon untuk pergi ambil duit. Subhanallah. Masya-Allah. Satu, yang kedua, pengalaman saya belajar atau berguru dengan seorang syekh. Kalau kita pergi belajar dengan dia, kita tak bagi duit kat dia, dia pula bagi duit kat kita. Jadi dia Al-Quran dengan infak tu tidak boleh berpisah. Tidak boleh berpisah. Masya-Allah. Ya, saya dengar di Mesir ada Kementerian Wakaf yang kalau kita belajar dekat universiti, saya pernah belajar juga 3 tahun di sana, tak lama macam doktor lah. Kita punya buku teks semua, mengajar Al-Quran, agama semuanya ditanggung semua oleh diinfakkan, semua diwakafkan. Dia buat satu kitab. Kemudian sebelum dia nak cetak kitab tu, dia dapatkan wakaf ataupun infak daripada sesiapa saja. Jadi maksudnya budaya Quran yang doktor cakap tadi itu, dia bukan sekadar baca Quran, tetapi dia memberi kesan kepada budaya infak kepada wakaf sedekah tu. dalam negeri itu. Walaupun kita dengar sejarah pergolakan yang berlaku itu satu kepada kumpulan yang tidak berinfak ataupun tidak committed dengan Quran, tetapi rupanya Quran ini memberi kesan yang besar, doktor. Dan satu lagi, Jamiatul Azhar tu, Universiti Azhar tu, itu adalah sistem pendidikan wakaf. Masya-Allah. Tak ada bayaran melainkan hanya RM2.50 saja. RM3 RM3 saja. Di seluruh dunia. Dan di Malaysia kita tak ada lagi universiti wakaf. Tak ada.
Maksudnya ini Kalau adalah nak belajar kena bayar. Gitu. Subhanallah. Jadi ini satu perkara yang boleh kita fikirkan sebenarnya. Kita memang kena kuatkan lagi Infak. sebelum infak kita kuatkan budaya Quran Al-Quran lah kata, dia penerapan Al-Quran tu dalam kehidupan dalam dalam seharian jiwa. ya. Malah sebenarnya tadi doktor bacakan asy-syaitanu ya'idukumul faqr ya, pada ayat 268 syaitan menjanjikan kefakiran dan menyeru kepada kekejian. Allah menjanjikan maghfirah, keampunan dan juga fadla, kurniaan. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Jadi maksudnya dengan tawaran daripada Allah ini sentiasa dibaca ya, doktor ya. Yeah. Saya yakin ini ada kaitan dengan kesan kepada budaya wakaf, bahawa mereka nampak bahawa Allah Maha luas, Allah boleh luaskan urusan mereka, Allah tahu apa yang mereka buat untuk di dunia dan juga di akhirat. Dan ini satu hikmah. Pasal bila cakap tentang hikmah ini, pada ayat 269 orang cakap hikmah ni kena belajar ataupun cakap apa berfalsafah, kata ya. Tapi di sini ayat ini timbul selepas ayat infak, kerana makin seseorang itu mengambil tindakan untuk infak, sebenarnya dia dapat menghargai, dia ada kebijaksanaan untuk berbuat sesuatu yang dikehendaki, yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita melihat kepada muka surat 45, 46 dan juga 46 ini tadi bercakap tentang infak, dekat dengan kehidupan doktor bila banyak pergi ke Mesir tersebut. Jadi kita nak teruskan pada halaman yang ke-47 di mana kita nak membaca tentang satu teguran Allah bagi orang yang lebih, bagi infak, sedekah. Bagi orang yang tak ada, kita bagi pinjaman. Tetapi jangan sampai mengenakan riba. Mungkin di sini saya jemput doktor untuk bacakan ayat 275 halaman 47 dan juga ayat 276 untuk sama-sama kita ingatkan. Kalau orang Mesir itu diingatkan baca banyak kali memberi kesan, harapnya kita baca banyak kali ini memberi kesan kepada kita membina budaya di negara ini, insya-Allah. Silakan doktor. Billahi minasyaitonirrajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Daripada ayat 275 hingga 277 yang dibacakan sebentar tadi, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dimasuki syaitan kerana gila, ya, yatahabbatuhu
asy-syaitan minal mas. Zalika biannahum, itu kerana apa? Mereka menyatakan bahawa jual beli itu sama seperti riba, padahal Allah menyatakan wa ahallallah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah ulang kaji kita bercakap tentang ada orang yang ada duit lebih, dia menginfakkan, ada harta dia infakkan. Tetapi dalam masa yang sama ada orang yang tidak ada duit, tidak cukup, maka mereka meminjam, ada pihak yang memberi pinjaman tetapi mengenakan riba, ya, mengenakan bayaran tambahan. Jadi bercakap tentang infak, terus Allah bawakan pada ayat 275 ini berkaitan dengan riba. Kita sebenarnya nak mengetahui nanti mungkin selepas rehat doktor, ya, tentang infak dengan riba di Mesir. Ya, mungkin satu perkara yang doktor sempat perhatikan. Tapi sebelum itu kita mungkin nak berbincang tentang Quran bacaan ini, Ustaz Tirmizi. Silakan. Tadi ada penonton tanya doktor baca lagu apa tadi tu. Ya, nak tahu juga. Konok membawa membawa dia kepada orang kata keinsafan tadi, ya. Lagu yang doktor bawa tadi lagu apa tu? Yang dia baca tadi? Itu Maqam Nahawan. Maqam Nahawan. Secara bacaan tertib, tenang, bacaan khusyuk, bacaan tadi seronok kita dengar. Ada yang tanya, minta doktor bagi nasihat bagaimana tak nak bosan dengan Al-Quran. Ada yang baca Quran banyak, tadi setengah juzuk sehari, satu juzuk sehari. Nak tanya tentang bagaimana supaya tak bosan baca Al-Quran. Jadi soalan itu amat penting untuk kita dengar jawapan panjang, doktor, jangan pendek sangat, pasal kita nak tahu macam mana, pasal bosan ni selalu datang, kan. Tapi kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa Dr. Wan Hilmi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk sama-sama kita belajar apakah yang ada dalam pada halaman 45 hingga 49. Dan sebentar tadi kita mendengar bacaan yang amat-amat memberi kesan kepada hati kita. Dalam masa yang sama juga kita belajar rupa-rupanya makin banyak kita membaca Al-Quran ini memberi kesan kepada budaya sedekah, infak dan wakaf yang diperhatikan di bumi Mesir, dan perkara ini juga boleh kita peroleh insya-Allah bila kita makin lagi menyebarkan budaya membaca Al-Quran ini di mana jua, walaupun mungkin di dalam bas ataupun di ladang, seperti mana yang sebahagian daripada rakan-rakan kita yang berada dalam My Quran Time ini sedang ikuti sekarang, ya. Dan inilah yang kita ingin kembangkan. Dan sebentar tadi kita ada soalan daripada Ustaz Ustaz Ahmad Tirmizi, ya, berkaitan dengan bosan tadi, Ustaz. Kalau Ustaz boleh ulang balik soalan, mungkin ada yang tertinggal sebelum kita jemput Dr. Wan Hilmi berkongsi tips dan panduan, insya-Allah. Masya-Allah. Sebelum tu saya ajak sahabat-sahabat Al-Quran untuk kita bergabung di platform rasmi kita. Seperti biasalah, kita ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Boleh sama-sama melalui Facebook ataupun Sahabah Al-Quran My Quran Time dan My Quran Time. Juga boleh tonton YouTube My Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Sama-sama kita bertemu di sana, bergabung untuk menyebarkan maklumat, insya-Allah. Baik, kita kembali pada soalan tadi. Sebelum nak, ramai yang kata seronok dengan bacaan Dr. Hilmi, tenang saja. Satu-satu dialunkan dengan apa ni, suara yang orang kata apa, perlahan tapi maknanya sampai, masya-Allah. Baik, doktor, supaya kita tak bosan dengan Al-Quran. Al-Quran ni ada 30 juzuk, 114 surah. Dengan ayat-ayatnya ada yang mudah, ada yang susah dan sebagainya. Bagaimanakah supaya kita tak bosan dengan Al-Quran? Pertama sekali kena ikhlas lillahi ta'ala lah. Kita belajar ni pertama sekali ikhlas lillahi ta'ala.
Apabila telah mencapai ikhlas lillahi ta'ala tu, kita akan belajar, kita tidak melihat kepada masalah yang mendatang, masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila sebut berkenaan dengan belajar, yang kita naknya, yang kita maksud, yang kita hendaknya adalah supaya kita tidak berlaku bosan dalam membaca Al-Quran. Yang kita nak itu. Jangan bosan untuk kita membaca Al-Quran. Tetapi di sana terdapat benda-benda yang perlu kita ambil, yang perlu kita dapatkan lah. Apa dia yang perlu kita dapatkan? Semua ilmu yang nak baca Al-Quran, yang kita nak adalah baca Al-Quran itu supaya kita tidak merasai bosan pada diri kita. Tetapi yang kita nak adalah belajar ke semua ilmu. Yang naknya baca Quran supaya tak bosan. Tapi kita kena belajar semua benda berkait dengan Al-Quran. Baik ilmu tajwidnya, baik ilmu qiraatnya, baik ilmu tarannumnya, baik ilmu tadabburnya, Ya, betul. baik ilmu qasasul Quran, baik ilmu lughah, baik ilmu tafsir, ilmu dan sebagainya. Supaya kita akan menimbulkan minat yang lebih kuat, dorongan tu dalam hati kita, dalam perasaan kita. Maksudnya tadi doktor maksudkan ialah bosan tu memang ada cabaran halangan. Memang. Tapi ada. kita kena tengok yang akan dapat Ya, nanti. yang nak kena kumpul semua nak benda. kena kumpulkan, ya. Apabila semua dah ada daripada diri kita ni, barulah kita akan, bila kita baca Quran, pertama kita baca Quran, kita nak melihat kepada hukum tajwid. Yang kedua nak melihat kepada apa? Melihat kepada dari segi usul riwayat. Usul, semasa kita baca Quran ni, ada kaedah-kaedah yang tertentu dalam periwayatan. Contohnya kalau kita baca Hafsun, ada kaedah-kaedah yang tertentu dalam riwayat Hafs dan anak Asim. Dan kaedah-kaedah tersebut diambil daripada mana? Diambil daripada periwayatan. Belajar daripada guru ke guru-guru itu. Yang ketiga, apa yang kita nak lihat ialah dari segi bahasa lughah. Dari segi lughawi, dari segi bahasa. Contohnya, kalau untuk memahamkan lagi kaedah, apabila kita membaca, kita nak dapatkan keseronokan tu, kita nak tahu dari segi apa dia punya susunan bahasa Al-Quran tu. Kita belajar. Contohnya kalau kita baca lah. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Itu adalah susunan Al-Quranul Karim. Kemudian yang lain-lain lagi boleh kita tadabbur makna ayat, tahu berkenaan dengan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Jadi itu adalah kaedah bagaimana kita nak mengelakkan daripada bosan. Daripada bosan tadi. Bosan. Pasal maksudnya ada benda yang macam-macam kita yang kena macam-macam siapkan. dalam tu. Dalam bacaan tu. Al-Quran tu ya, yang kita kena siapkan. Ya. Ialah dia seperti bina bangunan lah, Ustaz ya. Maksudnya kalau nak bina satu tunggu sampai 2-3 tahun memang lama tu. Ya, Dia tak payah betul. tunggu 2-3 tahun. Ya. 1-2 jam pun dia tak tahan dah kan. Ya, Tetapi bila ada sesuatu yang manis di sebalik proses itu, ketika kita tadi Ustaz cakap, saya tak tahu ni, kalau saya belajar sikit ilmu tajwid tadi, nanti saya dapat tahu senang cara saya nak keluarkan bunyi jim ke ain ke, maka kesannya kita akan lebih lagi bersemangat dan tidak lagi rasa proses tu membosankan. Masya-Allah, itu adalah satu perkara yang penting diberi perhatian kepada kita. Maksudnya bersedialah untuk bertemu kejutan demi kejutan, kemanisan demi kemanisan. Ketika membaca Al-Quran, barulah kita tidak mudah untuk diasak oleh kebosanan dalam kita membaca Al-Quran. Jadi doktor tadi itu berkaitan dengan bacaan. Dan kemudian bercakap tadi tentang ayat yang doktor baca tadi, ayat 275 tentang riba. Bila ayat tentang infak ini pada muka surat 44, 45, 46, 47, tuan-tuan boleh perhatikan, tiba-tiba wujud ataupun hadir ayat pasal riba. Jadi dalam konteks doktor pasal dah lama pergi ke Mesir tersebut,
Tadi nampak di Mesir ada wakaf, kan, ada infak kerana baca banyak al-Quran. Riba ni macam mana pula doktor? Al-Quran ni dia apabila datang benda yang baik, dia depan dia tu ada benda yang buruk. Benda yang buruk. Contohnya kalau ada wakaf, dia akan ada benda buruk iaitu riba. Riba, okey. Wakaf tu benda bagus. Kemudian lagi ada benda baik seperti jual beli. Betul. Depan dia tu ada riba. Riba. Kemudian lagi ada benda bagus lagi seperti hadiah, hebah dan sebagainya itu benda bagus yang Allah Taala berikan kepada kita. Jadi dia tak boleh berpisah benda baik dan benda buruk. Jadi di sana manusia akan berfikir tentang bagaimana nak dapatkan keuntungan. Betul. Mereka akan fikir macam mana kalau kita ni nak dapat keuntungan. Tidak melalui cara kita mengambil lebihan ataupun mengambil bunga lah orang kata, mengambil bunga daripada apa-apa saja, pinjaman, jualan, hutang piutang, juga jualan dan sebagainya. Jadi orang yang kalau hatinya Al-Quran, dia dalam dia tu Al-Quran, dalamnya Al-Quan, dia tak akan nampak benda yang buruk di depan dia. Dia tak akan nampak benda buruk, benda riba dan sebagainya lah. Dia akan fikir bagaimana cara dia nak elakkan daripada perbuatan riba itu. Dia nak untung juga. Dia nak untung juga, tapi dia elak bagaimana? Cara nak mengelaknya adalah wakaf tadi. Wakaf tadi dia boleh hapuskan riba secara automatik. Apabila banyak daripada kalangan-kalangan kita yang dermawan dan sebagainya wakafkan harta mereka. Itu yang doktor cakap tadi, bila pergi ke Azhar bayar RM2.50 tak payah buat pinjaman, tak nak payah pergi belajar. Tak perlu buat pinjaman. Bila buat pinjaman nanti fikir macam mana nak bayar dan sebagainya, dan daripada bayaran hutang itu adalah untung dan sebagainya. Jadi dapat di counter baliklah oleh sistem wakaf sistem tadi. Wakaf tadi. Masya-Allah, itu adalah jawapan yang penting untuk kita memahami. Ini study case study kita daripada Mesir. Walaupun di Mesir itu ada bank-bank yang ribawi Ustaz, tetapi maksudnya contoh dalam Azhar itu bila pelajar tak perlu bayar sampai beribu-ribu, tak perlu buat pinjaman, tak perlu. Maka akhirnya pelajar yang balik daripada Azhar itu tak ada fikir pasal nak bayar hutang. Kalau hutang satu hal, tapi kalau hutang yang ada riba inilah yang amat berlaku luas di negara ini, yang sebenarnya bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini peluang di mana kita menguatkan lagi bacaan Al-Quran, memahaminya, dan dengan itu kita walaupun mungkin wakaf kita RM1, RM2, RM50, tetapi ia membina kekuatan ekonomi agar sistem riba ini akhirnya kita ketepikan dengan izin, dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mungkin boleh tambah sikit lagi. Sila, Sebab wakaf, sebab zakat, dan sebab-sebab yang lain lagi itu termasuk dalam kategori dia panggil sedekah. Sebab tu Quran kata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab dan sebagainya. Dalam ayat yang ke-47 ni ada dijelaskan ataupun dimuktamadkan. Ada dijelaskan ataupun dimuktamad ataupun signifikankan sedekah. Bahawa Allah Ta'ala akan menghapuskan riba wa yurbis sadaqah dan menyuburkan sedekah. Gitu. Ayat 276 itu. Jadi Nak sebutnya kata sedekah tu besar, luas. Harta wakaf,
zakat dan sebagainya lah. Jadi maksudnya Allah menyuburkan sedekah dan salah satunya tadi wakaf dan sebagainya itu Dia itulah automatik dia menghapuskan riba tu. menghapuskan. Atau Jadi automatik. itu formula dalam ayat yang pendek ni sebenarnya. Ayatnya pendek 276 tetapi ini memberi pedoman sebenarnya pasal tentang isu ekonomi ni Ustaz ya. Ini berlaku di mana-mana malah sebenarnya perkara ini kalau di Mesir ataupun di Mekah ke di Madinah benda ni sudah diamalkan tetapi bila ada sahaja orang-orang yang membawa sistem riba ini ke dalam sesuatu negara ataupun negeri maka kalau Quran ini diketepikan akhirnya kembali baliklah yamhaqullah itu Allah menghancurkan keberkatan daripada riba itu sehingga kan negara itu pun negara negeri keluarga akan hancur keberkatan disebabkan perkara ini tidak diambil perhatian. Jadi alhamdulillah ini pelajaran ulang kaji kita pada hari ini pada ayat 276 dan kita nak bergerak kepada muka surat 48 dan 49. Dua muka surat yang terakhir di mana ayat pada muka surat 48 itu ayat yang panjang, ayat terpanjang Ustaz ya. Ayat Hari ini terpanjang dalam Al-Quran. kita taklah baca, tuan-tuan boleh baca di rumah nanti. Kita mengulang kaji kepada ayat 283 dan 284. Mari sama-sama kita buka pada muka surat 49 dan saya persilakan sekali lagi Dr. Wan Helmi untuk membacakan ayat 283 284 dan mungkin doktor nanti pun boleh berkongsi. Atas tu pasal hutang kan. Di bawah itu berkaitan dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada kaitan ke tak ada kaitan ke mengapa ayat hutang masih ada lagi di muka surat akhir surah Al-Baqarah. Jadi silakan doktor untuk baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Qur'anul Azim ayat 283 dan 284 dan jika kamu bermusafir dan tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang istilahnya farihanum maqbudah. Tetapi jika sebahagian daripada kamu mempercayai sebahagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian kerana barang siapa menyembunyikannya sesungguhnya hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi ini adalah daripada ayat 283 menceritakan tentang kewajipan bagi orang yang berhutang ya walaupun tidak sempat ditulis ataupun tidak ada rahan ataupun gadaian yang diletakkan sebagai jaminan. Apabila kawan kita memberi pinjaman ya hutang ia adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan lagi sekadar hutang. Orang cakap bahawa ini adalah hutang dengan bank, hutang dengan kawan dan sebagainya, tetapi ia adalah amanah yang Allah beritahu di sini wal yattaqillaha rabbah. Bertakwalah kepada Allah sebagai Tuhannya. Jadi Allah mengulang Allah dan Rabbah di sini pasal nak memastikan dalam hati kita jangan main-main dengan hutang yang telah dibina kerana ia adalah amanah dan lambang kepada ketakwaan.
Jadi di dalam ayat ini pada doktor kalau kita lihat 283 diikuti 284 hinggalah ke hujung surah Al-Baqarah. Mengapa doktor kalau katakan doktor boleh cerahkan lagi kepada saya, kepada penonton di rumah, hutang ini mengapa sampai ke hujung masih lagi dibicarakan? Silakan. Berkenaan dengan hutang ni sebab dia menjadi satu benda yang menjadi satu benda yang penting dalam masyarakat kita. Masyarakat. Tidak ke semua orang ni dia kaya. Betul. Tidak semua orang ni kaya. Jadi apabila tidak memiliki harta yang cukup untuk diri dia, maka akhirnya dia mengambil jalan untuk berhutang. Hutang. Okey. Jadi berhutang tu dengan siapa? Mesti berhutang tu adalah dengan orang-orang yang berharta. Berharta. Jadi dalam masyarakat kita ni, orang yang miskin dengan orang yang kaya tu ada di mana-mana saja. Ada di mana-mana saja. Jadi Allah Ta'ala tidak memberikan kepada orang yang tidak memberikan kepada semua orang ni kaya raya, tak beri. Hatta Nabi sendiri pun pada awalnya dalam keadaan yang yatim, dan tidak semua benda ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila tidak ada harta, maka untuk menjadikan dia tu survival hidup dia tu, maka dia kena berhutang. Betul. Berhutang. Jadi dalam ayat ni masih lagi Allah Taala tegaskan bahawa kalau kita nak berhutang kata Allah, kalau kita nak berhutang kata Allah, berhutang tu Allah bagi option. Macam mana kita nak dapat duit kalau kita tak ada duit? Berhutang. Berhutang. Jadi berhutang tu adalah option, rukhsah yang Allah Taala bagi. Allah sayang, Allah bagi. Itu. Betul. Allah yang buat tu. Ya, betul. Allah yang buat boleh berhutang tu. Jadi itu adalah salah satu daripada option. Selain daripada kita berusaha, dalam waktu yang berusaha, tambah-tambah lagi musim PKP ni kan. Ya, betul. Musim PKP dah susah dah. Kemudian lagi nak kerja pun susah juga lagi, 2 kali susah. Kemudian lagi banyaklah benda-benda yang itu kan. Jadi Allah Ta'ala bagi option. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, kalau awak nak berhutang boleh, tapi dengan syarat awak mesti tanda atau mesti catat hutang-hutang itu. Takut nanti apabila kita berhutang kita tak mampu nak, kita lupa ataupun kita tak ingat, nanti masalah lah. Akan tersangkutlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian lagi, setiap apa yang Allah Taala pesan, di hujung tu mesti Allah akan sebut, akan nyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni mengetahui tiap-tiap perkara. Cuba tengok. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil, hendaklah kamu tunaikan amanah itu, yang kamu berhutang tu hendaklah kamu tunaikan amanah itu. Anda bertanggungjawablah. Ya, betul. Kemudian Allah Taala kata wal yattaqillaha rabbah, atau Allah Taala peringatkan di hujung dia, maka bertakwalah kamu kepada Allah Taala nya. Boleh Allah Taala bagi hutang tapi hendaklah kamu bertakwa pada Allah. Nak sebut kata benda tu penting. Kemudian Allah Taala sebut lagi, wala taktumus syahadah, jangan kamu sembunyikan persaksian itu. Jangan sembunyikan persaksian itu. Barang siapa yang sembunyikan persaksian itu, maknanya dia menipu. Maknanya dia menipu. Apabila dia berhutang, dia buat lupa. Dia buat lupa. Allah Ta'ala sebut, fa innahu asimun qalbuhu, sesungguhnya dia itu berdosa. Hati dia berdosa. Hati berdosa. Itu yang kata tadi, kalau ada Al-Quran nanti insya-Allah dia takkan buat benda tu. Dia rasa bersalah Dia rasa bersalah. Kita nak buat benda tu kita rasa bersalah. Kemudian Allah Taala pesan di hujung, wallahu bima ta'maluna alim. Setiap apa yang ada masalah, di hujung dia ada solusi. Apa saja, cuba perhati. Cuba perhati kemudian yang lain-lain pun sama juga Allah Taala sebut. Pun ada wallahu ala kulli syai'in qadir wa ilaikal masir dan sebagainya lah. Jadi maksudnya di sini hutang ini memang satu rukhsah Allah berikan, satu option yang Allah Taala bagi. Sayang Allah sayang, tahu ada orang yang perlukan, tetapi jangan sampai gunakan rukhsah itu
tanpa ikut pada peraturan. Dia mesti macam ni, mesti Allah Taala kalau bagi rukhsah tu mesti bertanggungjawab. Mesti beramanah lah. Jangan bila tak ada benda nak benda, bila dah dapat benda kita pun entah mana. Dia kalau katakan bertanggungjawab tu doktor ya, bila katakan dah diberi 4 rakaat, boleh 2 rakaat kan. Ada orang dia pergi jamak dan kasarnya 5 waktu sekali kan, itu tak bertanggungjawab. Okey. Jadi ini pelajaran penting untuk kita lihat kepada ayat 283. Allah memberi keringanan, kemudahan untuk kita adalah untuk kita bertanggungjawab memanfaatkan keringanan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tahu ya, Allah tahu apa yang kita sembunyikan dan apa solusi kepada apa yang sedang kita hadapi. Dan ini menghujungkan, berada di bahagian penghujung di mana kita tahu bahawa Allah ini menguasai segala-galanya pada ayat 284, dan 285 itu adalah perjuangan Rasul. Ya, perjuangan Rasul di highlight, diberi penekanan apabila bercakap tentang kullun amana billah, percaya kepada Rasul ataupun kepada Allah, pada malaikat, pada kitab dan pada Rasul. Itu perjuangan Rasul ini adalah untuk memastikan manusia ini kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam doktor cakap tadi lah ya, maksudnya kalau hati itu dah rasa dah athimun qalbuh tadi, penuh dengan dosa, dah rasa tak takut, jadi masa hutang memang penuh dengan kata-kata manis doktor kan. Betul. Tapi bila dah berhutang, katanya memang istilah zaman sekarang ni kata longkang Ustaz. Kan orang kejar dia apa ke, dia kata sampai dia marah orang yang minta hutang. Kita nak minta hutang pun malu. Malu kan. Jadi inilah perjuangan Rasul, itulah juga perjuangan kita semua tuan-tuan dengan Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Moga-moga ini akan membina transformasi dalam diri keluarga kita, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita bersama hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita persilakan doktor, mohon doktor untuk berdoa, diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah agar kita dipimpin dengan panduan daripada surah yang kita baca. Silakan doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم نورنا بنور علمك، اللهم نورنا بنور علمك وأبعد النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Dr. Wan Hilmi sebagai tetamu jemputan pada hari ini, berkongsi banyak perkara untuk manfaat saya pada tuan-tuan yang berada di rumah. Kita ingin sebarkan lagi hidayah daripada Al-Quran ini yang kita nampak, kita dengar sebentar tadi, membina transformasi. Salah satu platform tuan-tuan boleh bersama adalah dalam Wakaf untuk Ummah, satu usaha untuk kita belajar daripada Al-Azhar sebentar tadi. Wakaf ini akan membina kekuatan ekonomi, dalam masa yang sama membina jiwa takwa untuk kita mengelakkan daripada riba yang ada dalam masyarakat. Tuan-tuan boleh menyumbang di nombor akaun yang ada untuk kita menyebarkan, membawakan mushaf Al-Quran lebih ramai, banyak lagi program untuk mendidik dengan asas Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Wan Hilmi yang bersama pada hari ini doktor ya. Insya-Allah kita harap berjumpa lagi, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mofas yang membawakan program ini My Quran Time, dan kita bersyukur kita sudah selesai mengulang kaji sehingga akhir surah Al-Baqarah. Kita doakan agar semua rakyat Malaysia dan di dunia ini dapat peluang untuk mendengar Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Jumpa lagi.